Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan I akan menerangkan tentang laporan keuangan audit negara bagi negeri Sarawak. Ahli kami terdiri daripada 4 orang iaitu Nur Hanis Rusdina, Nur Farahana Nabila, Nur Farahin Amalin dan Nur Anis Safiyah. Penerangan daripada kumpulan kami akan merangkumi pengenalan, objektif kajian, masalah kajian, kajian lepas, analisis data, pandangan kritis dan rumusan kajian. Pengenalan. Laporan Penyata Kewangan oleh LKAN Negeri Sarawak disediakan oleh Jabatan Audit Negara Malaysia untuk menilai keberkesanan pengurusan kewangan bagi Negeri Sarawak. Laporan ini meliputi pelbagai aspek kewangan seperti pendapatan, perbelanjaan, hutang dan pengurusan kewangan yang cekap dan telus. Accountability adalah penting untuk melaksanakan sesuatu tugas dan penuh berintegriti dan bertanggungjawab berkaitan kewangan negeri. Seterusnya adalah objektif kajian. Secara khususnya, laporan ini bertujuan adalah untuk mengenal pasti tegura-tegura kewangan yang dikeluarkan oleh LKN. Yang kedua, juga untuk mengenal pasti jenis sijil yang dikeluarkan oleh LKN. Yang ketiga adalah untuk mengenal pasti penarafan indeks accountability pengurusan kewangan. Yang keempat adalah untuk mengenal pasti sure audit dalam pengurusan kewangan. Masalah kajian. Pada setiap tahun, laporan kewangan tahunan LKAN Negeri Sarawak menghadapi beberapa cabaran yang boleh menjejaskan integriti, ketelusan dan accountability dalam pengurusan dana awam. Satu isu yang memerlukan perhatian yang mendalam ialah kekurangan ketelusan dalam penggunaan dana awam. Kekurangan maklumat yang jelas dan mudah difahami mengenai penggunaan dana oleh kerajaan tempatan boleh menyukarkan pihak berkepentingan termasuk rakyat untuk memahami sepenuhnya bagaimana dana ini digunakan untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Selain itu, terdapat ketidakpastian dalam melaporkan aset dan liability di LKAN Sarawak. Pemahaman yang lemah tentang aset dan liability boleh mewujudkan ketidakpastian dalam menilai keadaan kewangan sebenar entiti. Oleh itu, usaha perlu dilakukan untuk menambah baik pelaporan dan pendedahan mengenai aset dan liability supaya pihak berkepentingan boleh membuat keputusan yang lebih termaklum. Tambahan pula, ketidakpatuhan terhadap piawaian perakaunan yang berkenaan juga merupakan isu yang berat. Pematuhan dengan piawaian ini adalah penting untuk memastikan LKAN Sarawak memenuhi garis panduan dan prinsip perakaunan yang diiktiraf umum. Seterusnya bahagian kajian lepas. Pertama, teguran kewangan. Teguran kewangan merupakan kebimbangan atau isu yang dibangkitkan oleh pihak berkuasa audit berkenaan pengurusan kewangan atau amalan sesebuah organisasi. Teguran kewangan terdiri daripada dua, iaitu pendapat tanpa teguran dan pendapat berteguran. Kajian lepas telah dibuat berkaitan Ketua Audit Negara memberi teguran terhadap kerajaan negeri seperti Ketua Audit Negara memerintahkan kerajaan negeri membuat desakan terhadap bayaran hutang yang tertunggak sebanyak 105.10 juta pada tahun 2009 dan 112.49 juta tunggakan pada tahun 2010. Seterusnya, pada tahun 2017, terdapat perbezaan baki pada Deja Am dengan baki pengesahan bank dan penyata bank bagi bulan Disember 2016 yang berjumlah 4 juta tidak dapat disahkan kerana penyata penyesuaian bank tidak disediakan bagi tahun 2016. Kajian lepas yang seterusnya berkaitan jenis sijil yang dikeluarkan. Sijil dikeluarkan dalam penyata kewangan adalah untuk memberikan pendapat tentang ketepatan dan kesaksamaan maklumat kewangan yang dibentangkan. Sijil dikeluarkan oleh Jabatan Audit Negara dan penting untuk pihak berkepentingan menilai kebolehpercayaan maklumat kewangan yang dibentangkan dalam penyata kewangan kerajaan. Sijil Ketua Audit memberikan pengesahan terhadap hasil audit yang dilakukan ke atas agensi Kerajaan Negeri Sarawak. Sijil terdiri daripada 3, iaitu sijil tanpa teguran, iaitu penyata kewangan menunjukkan keadaan kewangan yang seimbang dan tepat. Yang kedua, sijil penegasan ataupun emphasis of matters, iaitu perenggan dalam laporan yang perlu diambil perhatian terhadap perkara penting tersebut. Yang ketiga, sijil berteguran,
iaitu penyata kewangan dalam keadaan yang tidak seimbang dan tidak tepat atau mempunyai masalah terhadap penyata kewangan tersebut. Seterusnya, kita pergi kepada penarafan Indeks Accountability. Penarafan Indeks Accountability ini diperkenalkan oleh Ketua Audit Negara pada tahun 2007. Tujuan penarafan Indeks Accountability ini adalah untuk meningkatkan motivasi serta menilai pencapaian dalam pengurusan keuangan setiap jabatan, agensi serta badan berkanun negeri. Ia juga memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan keuangan. Seterusnya, manfaat penarafan accountability adalah untuk meningkatkan kawalan dalaman dalam pengurusan keuangan, mengurangkan risiko ketidakpatuhan yang serius, pemberian sijil pengesahan Indeks Accountability untuk kementerian, jabatan agensi negeri. Tahap pengarafan ini seperti yang kita dapat lihat pada tahap pertama iaitu tahap cemerlang, iaitu bermula dari 90 hingga 100%. Pada tahap kedua adalah tahap pencapaian yang baik iaitu 70 hingga 89%. Tahap ketiga adalah tahap memuaskan iaitu 50 hingga 69%. Tahap yang tidak memuaskan iaitu bermula dengan 49% ke bawah. Penggunaan penarafan dalam kerjaya adalah untuk menunjukkan peningkatan dalam budaya kerja, cemerlang dan kepatuhan terhadap Indeks Accountability. Peranan Indeks Accountability dalam penyediaan penyata keuangan adalah untuk menentukan tahap penyediaan dan persembahan penyata keuangan Kerajaan Negeri Sarawak. Akhir sekali, penarafan Indeks Accountability iaitu menyediakan gambaran jelas tentang pematuhan peraturan keuangan dan kawalan pengurusan serta panduan untuk penambahbaikan dan pencapaian tahap accountability yang lebih baik. Akhir sekali, saya akan menerangkan tentang Sure Audit. Sure Audit adalah untuk memastikan peningkatan pengurusan keuangan. Tindakan yang perlu diambil setelah pemeriksaan laporan keuangan audit Agensi Kerajaan Negeri Sarawak. Sure Audit adalah mencakupi aspek penting termasuk langkah-langkah untuk memantapkan pengurusan keuangan dan memastikan pematuhan terhadap peraturan keuangan. Aspek-aspek di dalam Sure Audit adalah untuk peningkatan kawalan dalaman agensi, mempercepatkan penyediaan penyata keuangan, memperbaiki kelemahan dalam sistem perakaunan agensi. Seterusnya, bagi tujuan Sure Audit adalah untuk meningkatkan prestasi keuangan badan berkanun negeri melalui pelaksanaan program dan aktiviti yang dapat menjana pendapatan, mengkaji semula kedudukan anak-anak syarikat yang mengalami peningkatan melalui kerugian terkumpul dan berstatus tidak aktif. Antara tindakan yang disyorkan oleh audit adalah pengurusan keuangan dan akaun pemerintahan perlu ditingkatkan untuk mencapai tahap yang lebih baik dan memenuhi standard yang ditetapkan. Seterusnya, Sure Audit memberikan panduan yang penting bagi agensi Kerajaan Negeri Sarawak untuk memperbaiki kelemahan dalam pengurusan keuangan dan memastikan pematuhan yang lebih baik terhadap peraturan keuangan. Dengan mengambil tindakan yang disyorkan, diharap pengurusan keuangan dan akaun pemerintahan dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Seterusnya adalah analisis data. Yang pertama adalah jenis sijil yang dikeluarkan. Sebahagian besar penyata kewangan kerajaan negeri dan agensi negeri Sarawak yang diaudit oleh Ketua Audit Negara mendapat sijil tanpa teguran. Penyata kewangan tersebut adalah wajar, lengkap dan tepat. Terdapat 2 kes di mana penyata kewangan kerajaan negeri dan agensi negeri Sarawak mendapat sijil tanpa teguran dengan penegasan perkara, iaitu terdapat perkara-perkara yang perlu ditegaskan oleh Ketua Audit Negara kerana ia boleh menjejaskan keputusan pengguna penyata kewangan. Ketiga adalah juga beberapa kes penyata kewangan kerajaan negeri dan agensi negeri Sarawak mendapat sijil berteguran. Penyata kewangan tersebut tidak disediakan dan dipersembahkan mengikut piawai yang telah ditetapkan. Berdasarkan graf penarafan Indeks Accountability, didapati bahawa agensi atau pejabat berjaya mendapatkan tahap penarafan Indeks Accountability dengan tahap cemerlang, walaupun mungkin dilihat pada ada naik dan turun dalam mengekalkan tahap penarafan yang cemerlang. Bagi tahap penarafan Indeks Accountability tahun 2005, 2006, 2019, 2020, 2021 dan 2022 tidak dinyatakan dalam buku laporan kewangan negeri Sarawak.
Berdasarkan graf penarafan indeks accountability, didapati bahawa agensi atau pejabat berjaya mendapatkan tahap penarafan indeks accountability dengan tahap cemerlang, walaupun mungkin dilihat pada ada naik dan turun dalam mengekalkan tahap penarafan yang cemerlang. Bagi tahap penarafan indeks accountability tahun 2005, 2006, 2019, 2020, 2021 dan 2022 tidak dinyatakan dalam buku laporan kewangan negeri Sarawak. Seterusnya adalah pandangan kritis. Dari sudut teguran kewangan, Ketua Audit Negara mestilah memberi komen atau nasihat yang diberikan oleh kepada entiti yang diaudit berkenaan dengan kelemahan atau ketidakpatuhan dalam pengurusan kewangan dengan teliti. Sekiranya mendapat teguran, mestilah bertindak secepat yang mungkin agar dapat membuat pembetulan yang sewajarnya. Yang kedua adalah jenis sijil yang dikeluarkan. Sijil tanpa teguran, sijil tanpa teguran dengan penegasan perkara dan sijil berteguran yang dinyatakan dalam laporan LKNN. Terdapat beberapa tahun yang tidak menyatakan jenis sijil yang dikeluarkan dengan teliti. Pihak audit perlulah mempertingkatkan tahap pemantauan dan penyelidikan yang berterusan dalam proses kerja yang dilakukan. Yang ketiga adalah penarafan indeks accountability, iaitu IE. Ukuran kualiti pengurusan kewangan entiti yang diaudit berdasarkan 5 komponen, iaitu perakaunan, perolehan, perbendaharaan, aset dan gaji. Ia mestilah diberi perhatian kepada aspek latihan supaya setiap daripada kaki tangan tersebut dapat memberikan potensi yang baik dalam pengurusan dan pelaksanaan projek atau program. Keempat adalah show audit. Cadangan atau tindakan susulan yang dibuat oleh KNN kepada entiti yang diaudit untuk menyelesaikan isu-isu yang ditemui semasa audit. Pegawai yang terlibat juga mestilah peka dalam mengatur pemeriksaan secara menyeluruh agar dapat mengenal pasti kelemahan yang berlaku dan mengambil tindakan pembetulan lanjut dengan kadar yang segera. Untuk rumusan, pada umumnya, teguran kewangan untuk negeri Sarawak menunjukkan prestasi kewangan yang stabil sepanjang tempoh yang diselidiki. Bukan itu sahaja, jenis sijil yang dikeluarkan di negeri Sarawak telah menerbitkan pelbagai jenis sijil kewangan untuk meningkatkan pangkalan kewangan dan pelaburan. Seterusnya adalah penarafan indeks accountability telah menunjukkan prestasi tinggi dalam pengurusan dan penyelenggaraan kewangan negeri. Di samping itu, Syur Audit telah menyemakkan audit dengan menyarankan langkah-langkah penambahbaikan dalam sistem kewangan dan pentadbiran negeri. Dengan adanya keseluruhan tersebut, laporan kewangan negeri Sarawak untuk tempoh tersebut mencerminkan kestabilan dan kecekapan dalam pengurusan kewangan negeri sambil terus berusaha untuk meningkatkan accountability dan keseluruhan prestasi kewangan.